Kita juga berjaya melaksanakan 858 projek pembangunan kampung baru Cina dengan jumlah peruntukan sebanyak 100.5 juta di seluruh negara. Dan juga tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir, 50 buah perkampungan kaum India juga diberikan peruntukan 15 juta ringgit untuk manfaat penduduk-penduduk di kampung India. Sebab itu, KKDW jaga kampung tradisi Melayu. KPKT jaga kampung baru Cina dan kampung India. Tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir. Kita semua anak Malaysia. Yang kesembilan, selain daripada itu, daripada infrastruktur, program sosial ekonomi juga penting. Tahun lepas, kita juga luluskan peruntukan memberi manfaat kepada hampir 2,000 orang penduduk termasuk usahawan di kampung baru. Saya nak menarik perhatian kepada ahli yang berhormat, sekiranya di kawasan yang berhormat ada kampung baru. Kita ada dasar satu kampung, satu produk. Supaya kita mendidik orang kampung menjadi usahawan. Dengan izin, not only we give them fish, Tuan Speaker, we also teach them how to fish. Itu penting. Apabila mereka sudah berdiri atas kaki sendiri, berdikari, maka tak perlulah kerajaan bagi bantuan lagi. Itu adalah kerja yang lebih mampan, sustainable. Selain daripada itu, yang ke-10, kerajaan juga KPKT menerusi SW Corp. Ini saya kena sentuh tentang tapak pelupusan sampah haram. Tahun lepas, kita berjaya menutup 3,634 tapak pelupusan sampah haram. Saya kadang-kadang gurau, saya kata, Tuan Speaker, sampah haram ini bukan saja haram, dia haram jadah. Pasal sindiket tu sangat-sangat jahat. Sebab itu saya nak beritahu amaran ni dekat Dewan Yang Mulia ini. Mana-mana sindiket, jika dia main-main dengan kita, sekarang kita dah pasang CCTV. Bila ada tapak pelupusan sampah haram, ditangkap, disabit, hukuman maksimum dia 5 tahun penjara. Denda 100,000. Sebab itu, jaga kebersihan. Jangan buang sampah. Sampah ada tempatnya. Bukan kerana saya dapat fakta yang menyediakan. Beberapa tanah wakaf di bawah Jabatan Agama Islam telah dijadikan tapak pelupusan sampah haram. Sebab itu saya kata itu haram jadah. Sebab itu kita turun, kita bersihkan, kita tangkap, adalah lebih 100 lebih lah. Dah kena dakwa dan ratusan ribu denda telah kena oleh mahkamah atas usaha gigih kerajaan Madani. Tuan Petua, tahun ini saya sekali lagi nak jemput ahli yang berhormat, itu kebersihan adalah tanggungjawab kita semua. Sebab itu dulu kita sebut cuti Malaysia. Sekarang kita ada cuci Malaysia. Tahun tahun lepas kita dah start dengan Hari Cuci Malaysia pada 27 September, iaitu minggu ketiga sempena dengan World Clean Up Day yang diiktiraf oleh bangsa-bangsa bersatu. Tahun lepas bila kita buat Hari Cuci Malaysia, Tuan Yang Dipertua tahu tak berapa orang ambil bahagian? 100,000. 817 sukarelawan telah ambil bahagian. Kita sudah pecah 5 rekod Malaysia Book of Record. Selain daripada itu, untuk penyelenggaraan perumahan berserta kos rendah dan awam yang mampu milik, tahun lepas 334 projek telah pun diluluskan dan dilaksanakan, membawa manfaat kepada 360,000 penerima manfaat di seluruh negara. Yang terakhir, tentang projek kediaman Prima. Sebelum itu, di bawah kerajaan terdahulu, Prima memiliki 34 projek sakit. Ada juga projek yang sudah masuk ICU dan CCU. Tapi Alhamdulillah, menjelang hari ini, saya pilih tarik keramat hari ini. Projek sakit terakhir di Bukit Katih, di Prima, akhirnya saya malam ni dah buat sujud syukur. Sudah dapat CCC. Lebih 40,000 unit telah kita selamatkan. 40,000 unit projek sakit di bawah Prima. Itu semua kerajaan dulu, termasuk rakan-rakan di sebelah sana. Saya kerja bertunggus lumus, tapi sebelum Hari Raya Aidilfitri, janji ditepati. Semua projek siap sepenuhnya. Kunci akan serah sebelum Hari Raya Aidilfitri. Tuan-tuan Yang Pertua, ini kita memang atas semua pencapaian ini. Saya hari ini sedikit. Saya nak menjunjung kasih, mengucap ribuan terima kasih kepada Waduli Tuanku Agong. Pagi ini saya menghadap Tuanku
dengan penuh tawaduk dan rendah hati saya telah persembahkan kad laporan KPKT. Kita berasa amat bersyukur. Tuanku Tetah ucap tahniah syabas kepada KPKT. Saya nak dedicated ini jasa ini kepada seluruh 22,000 warga kerja KPKT yang sedang menanti berita baik ini. Pengiktirafan diraja yang jarang-jarang kita dapat menjadi suntikan semangat kepada seluruh warga untuk kita terus berkhidmat dengan lebih baik. Sila. Wakil dari terima kasih. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Saya ucap tahniah di atas usaha yang dibuat oleh Yang Berhormat. Cuma saya ingin kepastian, Yang Berhormat dalam pergolongan banyak menggunakan kalimah-kalimah orang Islam. Nak sujud syukur, alhamdulillah, bersyukur. Adakah Yang Berhormat beriman? Adakah Yang Berhormat percaya dengan Allah? Kami tak mahu kalimah ini dipermain-mainkan. Saya takut mengelirukan orang Islam. Jadi kalau perkara ini dipermainkan, soalan ini menyentuh 3R yang kami diminta supaya menjaga. Jadi saya tak nak kalimah-kalimah Islam dipermainkan untuk mengelirukan orang bukan Islam. Kalau Yang Berhormat Islam, saya tak kisah. Tetapi jangan menggunakan kalimah untuk mengelirukan rakyat. Yang Berhormat, Saya minta lalu. Jangan emosi. Kita rasionalisasi. Yang Berhormat IC 03. Saya pun IC 03. Yang Berhormat bukan, saya anak Kelantan. Lahir bukan isu anak Kelantan, isu mempermainkan agama. Sebab itu saya nak katakan, tunggulah. Yang Berhormat boleh bagi kata-kata, tapi dengarlah penjelasan. Kita sebagai anak Malaysia, kita menghormati agama Islam sebagai agama persekutuan. Mana ada dipermain-mainkan sebab itu perkataan seperti kurang elok. Sebagai seorang yang beriman, saya yakin Yang Berhormat harap kita semua ni sama-sama hormat menghormati. Kerana dalam kerangka madani itu ada hormat. Dalam kerangka madani itu ada ihsan. Alhamdulillah perkataan itu is Arabic words. Betul tak? Ini bahasa Arab. Dia dengan kata lain, if God willing, insya-Allah, if God willing. Alhamdulillah bermaksud telah pun saya bersyukur. Dalam bahasa bersyukurlah. Dalam bahasa Arab alhamdulillah. Sebab itu saya rasa jangan kita selalu cenderung kepada isu yang bercanggah dengan perpaduan. Kita nak membawa semua sebagai sebuah keluarga. Anak Malaysia itu terdiri daripada Melayu, Cina, India, Kadasan, Iban, Dayak. Kita semua sejiwa, sehati. Sebab itu perpaduan dalam kepelbagaian itu kita saling hormat menghormati. Sebab itu saya akan jemput Yang Berhormat datang ke rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri Kementerian saya. Nanti jemput jangan tak datang pula. Itu sebab itu kita nak pastikan semangat kemalaysiaan itu Yang Berhormat, saya mohon mencelah. wajib subuh dalam hati. Boleh saya tu. Sila. Saya sangat rasa berbesar hati dan berbangga sebagai orang Islam apabila Yang Berhormat mampu untuk mengucapkan kalimah-kalimah yang sering digunakan oleh masyarakat Islam. Kalau di negara Arab, perkataan-perkataan tersebut sangat biasa digunakan, tidak kira oleh orang Islam ataupun tidak. Jadi saya sangat rasa berbangga dan saya doakan mudah-mudahan suatu hari nanti Yang Berhormat akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Terima kasih. Saya penuh dengan hormat takzim kakanda saya. Kita akan teruskan amalan yang murni untuk kita memupuk perpaduan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum.